Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya Fatih Hilmi bin Hashim dari Kolej Komuniti Kelana Jaya akan membentangkan analisis soal selidik dan maklum balas Jawatankuasa Pemegang Taruh Kolej Komuniti Kelana Jaya terhadap kurikulum program Sijil Servis Kedarangan SKR. Dalam pembentangan ini saya akan memberikan mengenai pengenalan, objektif kajian, metodologi kajian, dapatan kajian, analisa kajian dan terakhir sekali adalah rumusan kajian. Pengenalan. Kertas kajian ini bertujuan untuk menganalisis soal selidik dan maklum balas Jawatankuasa Pemegang Taruh Kolej Komuniti Kelana Jaya terhadap kurikulum program Sijil Servis Kedaringan. Pemerhatian terhadap persepsi dan pandangan pemegang taruh terhadap struktur dan kandungan kurikulum SKR di Kolej Komuniti Kelana Jaya menjadi fokus kajian ini. Soal selidik yang disebarkan kepada jawatan kuasa pemegang taruh dianalisis secara menyeluruh untuk menilai kesesuaian kurikulum dengan keperluan industri dan perkembangan terkini dalam bidang automotif. Mesyuarat Jawatankuasa Pemegang Taruh telah dijalankan pada 4 Julai 2023 bertempat di Bilik Mesyuarat Kolej Komuniti Kelana Jaya, di mana pada mesyuarat ini telah dihadiri oleh pengurusan Kolej Komuniti Kelana Jaya bersama 6 orang pemegang taruh yang dilantik. 6 orang pemegang taruh ini terdiri daripada penasihat akademik dan penilai luar, penasihat industri, alumni pelajar, pensyarah Kolej Komuniti Kelana Jaya dan juga yang dipertua Jawatankuasa Perwakilan Pelajar sebagai wakil pelajar. Objektif kajian. Terdapat tiga objektif kajian iaitu mengenal pasti struktur di dalam kurikulum program Sijil Servis Kedaringan di Kolej Komuniti Kelana Jaya yang tidak relevan dengan kehendak pemegang taruh, mendapatkan maklum balas serta cadangan penambahbaikan dari pemegang taruh sekiranya terdapat instrumen di dalam kurikulum yang perlu diberi perubahan dan memberikan hasil laporan analisis soal selidik tersebut dan juga maklum balas kepada bahagian kurikulum Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti JPKK untuk tindakan sekiranya perlu dimurnikan atau perubahan kurikulum tersebut. Metodologi kajian. Pertama, pembangunan soal selidik. Pembangunan soal selidik yang berkesan memerlukan perancangan yang teliti dan pertimbangan yang matang agar dapat mengumpulkan maklum balas yang relevan dan bermakna dari pemegang taruh terhadap kurikulum program Sijil Servis Kedarangan di Kolej Komuniti Kelana Jaya. Kemudian ada identifikasi sampel responden. Responden adalah ahli jawatankuasa pemegang taruh yang berkaitan dengan program SKR yang telah dipilih dan dilantik selama 2 tahun. Dan seterusnya adalah pengedaran soal selidik. Soal selidik telah diedarkan dalam bentuk Google Form kepada semasa mesyuarat Jawatankuasa Pemegang Taruh ini dijalankan. Soal selidik disampaikan dengan responden bersama dengan arahan yang jelas mengenai cara mengisinya. Pengumpulan data. Apabila soal selidik diedarkan kepada responden, dapatan beserta maklum balas yang telah dikumpulkan, data telah disimpan dengan teliti untuk analisis seterusnya. Analisis data melibatkan penilaian terhadap maklum balas daripada soal selidik. Analisis soal selidik dilakukan dengan menggunakan kaedah deskriptif dalam bentuk min atau komparator. Kemudian pembentangan laporan data soal selidik. Setelah data dianalisis, laporan analisis telah dibentangkan kepada Jawatankuasa Pemegang Taruh. Jawatankuasa Pemegang Taruh kemudian akan memberi maklum balas dan membuat perbincangan bersama dengan pengurusan pihak Kolej Komuniti Kelana Jaya. Dan daripada maklum balas tersebut akan dibuat laporan penuh hasil daripada analisis soal selidik serta maklum balas dari pihak pemegang taruh. Kemudian pihak pengurusan KKKJ akan menyampaikan laporan tersebut kepada pihak JPPK melalui sistem maklum balas pemegang taruh Politeknik dan Kolej Komuniti. Dapatan kajian. Soal selidik ini memfokuskan 3 bahagian utama di dalam kurikulum program SKR iaitu visi dan misi, program educational objective dan juga program learning outcome PLO. Semua pemegang taruh telah diberikan penerangan terlebih dahulu oleh ketua program Sijil Servis Kedaringan mengenai pembentukan kurikulum program SKR. Penerangan ini membolehkan pemahaman yang lebih mendalam kepada semua jawatankuasa pemegang taruh terhadap visi dan misi program educational objektif dan juga program learning outcome.
Soalan soal sidik ini mempunyai 4 skala. Skala 1 adalah tidak bersetuju, skala 2 adalah kurang bersetuju, skala 3 adalah bersetuju dan skala 4 adalah sangat bersetuju. Soalan pertama adalah adakah pernyataan visi yang diberikan terhadap masih relevan terhadap program SKR dan industri di masa kini. Dan keenam responden memberikan respon yang positif dengan skala 4. Soalan kedua pula adalah adakah pernyataan misi yang diberikan masih relevan terhadap program SKR dan industri masa kini. Keenam responden juga memberikan pada skala 4. Seterusnya adalah mengenai program Educational Objective (PEO). Adakah pernyataan PEO diberikan relevan terhadap program SKR dan industri di masa kini? Keenam responden memberikan respon yang positif pada skala 4. Kemudian soalan bertanyakan mengenai KPI. Adakah KPI yang ditetapkan bersesuaian dengan program SKR? KPI 1 dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran khusus yang diperlukan industri dalam bidang teknologi otomotif, dan keenam responden memberikan respon yang positif pada skala 4. PO2 juga mendapat respon yang positif, iaitu berterusan terlibat dalam pembelajaran sepanjang hayat bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dengan KPI sebanyak 25% dan disetujui oleh keenam responden. Walau bagaimanapun, pada KPI 3 terdapat sedikit perbezaan pendapat di mana diterapkan dengan kemahiran keusahawanan dalam bidang pekerjaan. Di sini kita akan lihat terdapat 2 orang responden memberikan pada skala 3 dan 4 orang responden memberi pada skala 4 dan memberikan purata sebanyak 3.67. PO4 pula mempunyai hubungan rapat dengan masyarakat dan industri dengan KPI 25%. Di sini kita dapat lihat terdapat 3 orang responden memberi respon pada skala 3 dan 3 orang responden memberi pada respon pada skala 4. Adakah pemetaan di antara misi dan PO yang dinyatakan tidak adalah bersesuaian dan relevan, dan keenam responden memberikan pada skala 4. Kemudian kita pergi kepada program learning outcome, di mana adakah pernyataan PLO diberikan relevan terhadap program SKR dan industri masa kini. Keenam responden memberikan respon yang positif dengan pada skala 4. Adakah pemetaan di antara PLO dan PEO yang dinyatakan di atas sesuai dan relevan? Di sini kita dapat lihat keenam responden memberikan respon pada skala 4. Begitu juga tetapi pada soalan adakah KPI 80% ditetapkan adakah relevan? Tetapi di sini ada perbezaan pendapat di mana 2 orang responden memberi pada skala 3 dan 4 orang responden memberi pada skala 4 memberikan min purata sebanyak 3.67. Analisis kajian. Daripada data tersebut, kita telah analisis dan mengetahui bahawa keenam responden memberikan respon yang positif pada skala 4, iaitu mereka sangat bersetuju terhadap visi dan misi yang terdapat di dalam struktur program SKR. Untuk program Educational Objective, semua pemegang taruh bersetuju bahawa pernyataan yang terdapat dalam PEO ini adalah sangat relevan dan memberikan respon yang amat positif. Tetapi terdapat perbezaan pendapat dari segi KPI pada PEO2 dan PEO3 dan juga PEO4. Di sini kita akan memfokuskan dan akan bertanyakan kepada pihak pemegang taruh mengenai perbezaan pendapat ini, dan kita akan bincangkan untuk tujuan cadangan penambahbaikan. Untuk PLO juga, pernyataan ini sangat relevan dan telah mendapat respon yang positif oleh keenam orang pemegang taruh. Tetapi bagi KPI 80% untuk PLO ini, kita terdapat sedikit perbezaan pendapat di antara pemegang taruh. Di sini juga kita akan bincangkan semula bersama pemegang taruh mengenai KPI 80% yang telah ditetapkan terhadap PLO. Setelah analisis dijalankan terhadap dapatan soal selidik yang diberikan kepada jawatan pemegang taruh, laporan analisis tersebut telah dibentangkan. Satu sesi perbincangan pada mesyuarat jawatankuasa pemegang taruh tersebut telah dijalankan bagi mendapatkan maklum balas serta cadangan penambahbaikan daripada jawatankuasa pemegang taruh terhadap kurikulum SKR.
Semua pemegang taruh bersetuju bahawa visi program SKR yang selari dengan visi Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej JPPKK iaitu menjadi peneraju institusi TVET yang unggul. Ini adalah bertepatan dengan keperluan industri semasa. Ini kerana keperluan tenaga TVET di Malaysia semakin kompleks dan berubah mengikut evolusi industri. Oleh itu, penyediaan pendidikan dan latihan TVET yang efektif dan bersifat berterusan adalah penting bagi memastikan kecukupan tenaga kerja yang berkualiti dan relevan dalam menangani cabaran industri pada masa kini dan masa akan datang. Jawatankuasa Pemegang Taruh juga menyatakan kesetujuan dalam misi program sijil servis kenderaan ringan. Misi program ini nampaknya mencerminkan keperluan dan aspirasi yang relevan dengan industri di Malaysia pada masa kini. Secara keseluruhan, misi program SKR nampaknya sejajar dengan kehendak industri di Malaysia pada masa kini. Namun untuk memastikan keberkesanan pelaksanaan kerjasama aktif dengan industri, pemantauan berkala dan penyelesaian program keperluan industri semasa adalah amat penting. Itu adalah maklum balas yang diberikan oleh pihak pemegang taruh terhadap misi dan visi. Kita akan lihat maklum balas terhadap program educational objective iaitu PEO, di mana secara keseluruhannya semua jawatankuasa pemegang taruh bersetuju bahawa PEO yang dinyatakan sejajar dengan kehendak industri otomotif di Malaysia pada masa kini. Namun penyelesaian berterusan dan dengan perubahan dalam industri dan pemantauan berterusan berkeperluan industri adalah penting untuk mengekalkan kesesuaian program dengan kehendak semasa. Okey, penasihat industri Encik Farhan Sabarudin dan Puan Nur Amijah bin Miskun telah memberi respon, memberi ulasan terhadap PO 3 dan 4. Encik Farhan Sabarudin menyatakan bahawa KPI bagi PO 3 perlu dipertingkatkan kerana graduan yang dilatih dengan kemahiran keusahawanan mungkin memiliki keberanian dan pengetahuan untuk memulakan perniagaan sendiri. Ini sesuai dengan keperluan negara untuk meningkatkan bilangan usahawan dalam masyarakat. Dalam keadaan ekonomi yang dinamik, graduan dengan kemahiran keusahawanan cenderung lebih baik dalam menangani cabaran pekerjaan. Puan Nur Amijah Miskon juga telah bersetuju dengan pendapat Encik Farhan Sabarudin ini. Beliau juga menambah bahawa PEO 4 perlu disemak semula kerana ia iaitu mempunyai hubungan rapat dengan masyarakat dan asli yang mempunyai KPI yang agak tinggi sebanyak 25%. Beliau menyatakan bahawa graduan di peringkat college community mempunyai permasalahan dari sudut komunikasi. Okey, untuk beliau mencadangkan untuk mengatasi permasalahan ini, penting bagi institusi pendidikan untuk memberikan penekanan kepada pembangunan kemahiran komunikasi sepanjang program pembelajaran. Latihan praktikal yang melibatkan interaksi dengan pelanggan atau situasi kerja sebenar ini boleh membantu graduan mengasah kemahiran komunikasi mereka. Selain itu, penyediaan kursus tambahan ataupun bengkel yang memfokus pada komunikasi teknikal dan interpersonal juga boleh menjadi strategi yang berkesan. Okay, semua pemegang taruh juga memberi respon yang positif terhadap program Learning Outcome PLO yang dinyatakan dalam kurikulum sijil servis kenderaan ringan. Tetapi TS Teknologis Muhammad Asrul Effendi Muhammad dan Encik Abdul Aziz bin Muhammad Jamil telah memberi respon ataupun maklum balas terhadap KPI yang telah ditetapkan iaitu sebanyak 80%. Menurut Encik Teknologis Asrul Effendi, beliau berpendapat KPI ini perlu diperhalusi bagi setiap PLO yang direncanakan. KPI ini perlu dikaji semula bagi mendapatkan perbezaan di antara setiap PLO. Okey, KPI bagi setiap PLO tidak perlulah diletakkan pada satu angka yang sama saja. Encik Abdul Aziz Muhammad Jamil pula menambah, beliau menyatakan bahawa sebelum menetapkan KPI, penting untuk berunding dengan pihak industri, pakar pendidikan dan pihak berkepentingan lain untuk mendapatkan pandangan dan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap konteks program ini. Rumusan kajian. Secara keseluruhan, maklum balas yang diberikan oleh jawatankuasa pemegang taruh sijil servis kenderaan ringan di Kolej Komuniti Kelana Jaya menunjukkan pemahaman positif dan sokongan terhadap kurikulum program. Maklum balas ini boleh dijadikan landasan untuk penyelesaian program dengan kehendak industri, peningkatan pengajaran dan pembelajaran, penjaminan kualiti dalam usaha membaiki mutu pendidikan dalam bidang otomotif.
Analisis soal selidik dan maklum balas Jawatankuasa Pemegang Taruh ini akan dimuat naik ke dalam sistem maklum balas Pemegang Taruh Politeknik dan Kolej Kementerian untuk dijadikan rujukan dan juga penambahbaikan. Sekian, terima kasih.